Kita intro dulu. La 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 la. Nampaknya ada ramai pihak cuba menangguk di air keruh pada ketika ini. Pesan saya kepada anda semua dan juga diri saya sendiri, kita kena kekal tenang. I forgive those who want to burn my cars, my house, and even harm my family, if they have been misled by falsehood and instigated by others to hate and commit violence. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata apa yang kita risau-risaukan selama ini telah pun hampir menjadi kenyataan. Peristiwa kebakaran kereta Ngeko Ham baru-baru ini yang mendapat liputan meluas daripada media-media di seluruh negara memang nampak gayanya telah digunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk menanamkan sentimen konon-kononnya berlaku benda yang kita panggil sebagai tindak balas daripada kaum bersifat rasis, 3R dan sebagainya. Dan benda ini sebenarnya telah dibangkitkan sendiri oleh Ngeko Ham, di mana Ngeko Ham ketika dalam kenyataan media beliau telah mengatakan konon-kononnya beliau telah memaafkan pelaku, tetapi telah menuduh Perikatan Nasional sebagai dalang yang telah mengapi-apikan suasana sehingga menyebabkan tindak balas itu berlaku, sehingga menyebabkan pembalingan bom Molotov cocktail itu berlaku. Bagi saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenyataan Ngeko Ham ini adalah kenyataan yang sangat tidak bertanggungjawab dan juga berpotensi untuk menggalakkan rusuhan berlaku dekat negara kita ini masalahnya. Sebab apa tahu? Sebab kenyataan beliau ini seolah-olahnya nak imply Perikatan Nasional telah mengapi-apikan semangat orang-orang Melayu dan orang-orang Islam kononnya untuk orang kata apa bertindak balas, mengebom rumah beliau. Konon-kononnya kenyataan beliau tu begitu tidak boleh diterima akal sama sekali dan sebagainya, sehingga menyebabkan orang Islam berasa sangat marah dan PN pula duk cucuh api. Dan benda ini sebenarnya merupakan satu tindakan yang telah melangkaui dan juga mendahului siasatan polis. Polis tengah siasat benda ni, masalahnya betul tak? Jadi tiba-tiba Ngeko Ham mengeluarkan satu kenyataan yang boleh jeopardize dan juga mempengaruhi siasatan polis itu sendiri. Nampak tak dekat situ tuan-tuan sekalian? Dan kenyataan ini sebenarnya merupakan kenyataan yang macam saya katakan tadi sangat-sangat tidak bertanggungjawab, dan pihak polis patutnya mereman ataupun mengenakan tindakan terhadap Ngeko Ham kerana beliau telah mengganggu siasatan polis. Cuba kalau orang awam macam saya contohnya kan, mengatakan tiba-tiba kata, saya yakin benda ini sebenarnya merupakan satu penipuan. Saya yakin benda ini merupakan satu taktik oleh pihak-pihak tertentu untuk memburuk-burukkan pihak pembangkang sebagainya. Dah sah-sah polis akan call saya sekarang, akan minta saya datang ke balai untuk memberikan keterangan dan sebagainya. Silap-silap saya direman kerana cuba untuk mengganggu siasatan polis. Tetapi kini Ngeko Ham, seorang yang sangat-sangat berpengaruh, seorang ahli politik yang berpenggal-penggal menjadi ahli parlimen, mengeluarkan kenyataan macam tu. Dan sudah tentulah ramai pihak yang akan termakan dengan kata-kata beliau. Sekarang anda tengok laporan-laporan utama akhbar-akhbar ini kan, tengok semuanya main sentimen yang sama, semuanya main angle yang sama. Dan kalau itu tak cukup, anda cuba lihat keratan yang sedang screenshot dekat X ini daripada sebuah page troll yang kita memang tahu pro kepada kerajaan Perpaduan Madani. Nampak tak dia main macam mana? Dia main angle konon-kononnya PAS ini ekstremis dan sebagainya, dan cuba untuk menanamkan lagi sentimen itu, sentimen ini yang akan menyebabkan pergolakan berlaku dalam masyarakat. Benda-benda ini tuan-tuan dan sekalian sebenarnya merupakan satu tindakan yang sangat tidak bertanggungjawab dan juga boleh dikatakan sangat-sangat low sekali. Sampai tahap macam tu, korang cuba untuk antis satu sentimen yang sudah tentulah akan provoke reaction dan menyebabkan akan berlaku unrest dalam masyarakat. Akan berlaku satu, orang kata apa, perlagaan, berlaga antara orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam dan sebagainya. Sebab sah-sah kenyataan ini akan disokong oleh geng-geng RBA ini. Geng-geng yang pro kepada DAP pasti akan lambung kenyataannya, dan kemudian orang-orang Islam, orang-orang Melayu akan membalas balik. Sudahnya akan berlaga, akan bergaduh. Bila berlaga, bergaduh, benda ini boleh mencetuskan benda yang kita tidak ingini seperti pergeseran antara kaum dan sebagainya. Tetapi benda ini membuatkan saya terfikir. Saya dah cakap dalam video saya semalam, seolah-olahnya macam ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja untuk mencetuskan benda-benda ini supaya berlaku pergeseran, berlaku unrest dalam masyarakat dan membolehkan pihak kerajaan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat. Bila dah darurat, sebarang usaha untuk menukar kerajaan ke dan sebagainya memang tak boleh nak buat lah. Nampak tak kat situ? Dan pihak-pihak tertentu boleh mengekalkan kuasa mereka tanpa perlu risau orang sebelah sana dah cukup jumlah ke apa-apa ke, sebab sekarang ini tengah darurat. Nak isytihar darurat kesihatan? Tak boleh. COVID dah berakhir. So, mungkin kita tak tahu, mungkin ini jalan je.
Saya tak menuduh tau, tetapi semua benda ini nampak ke arah itu. Dan saya rasa orang buta pun boleh nampak benda ni masalahnya. Bahkan macam saya katakan tadi, semua ini dikuatkan bila NGES dia melakukan kenyataan yang jeopardize siasatan polis yang boleh mengundang kemarahan sentimen-sentimen ini yang pastinya akan mencetuskan pelbagai perasaan kurang senang di dalam masyarakat. Kerana itulah saya kata, pihak polis kena siasat NGES ni, ketahan dia, kena pastikan beliau ini tidak bercakap. Jangan mengeluarkan kenyataan yang berbau sensitif seperti itu sebab ianya akan mengganggu gugat siasatan polis. Tetapi kita tengoklah polis nak bertindakan ke tak nak NGES. Dan sebab pasal NGES ini tuan-tuan sekalian, saya sepelik tau. Macam saya katakan tadi, beliau ini merupakan seorang MP yang dah berpenggal-penggal menjadi MP. Bukan orang tak tahu rumah dia kat mana. Orang tahu dia kaya macam mana. Kalau rumah orang kaya biasa-biasa pun contohnya, pastilah mereka ini akan pasang CCTV, pasang sensor dan sebagainya. Ada pagat ke, macam-macam lagi lah. Takkanlah Ngeh Kuham sebagai seorang ahli parlimen yang dah berpegang-penggal menjadi ahli parlimen, seorang yang sangat-sangat kaya, seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di masyarakat dan mudah untuk menjadi sasaran mereka yang mungkin tidak puas hati atas kejayaan politik beliau. Takkanlah rumah beliau ini tak ada walau seketul pun CCTV. How convenient tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan yang begitu cemas ini berlaku, rumah beliau boleh tak ada CCTV menyebabkan polis gagal ataupun masih lagi tidak mampu untuk mengenal pasti siapakah pelaku-pelaku yang telah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak bertamadun itu. Saya bukan nak imply apa-apa tuan-tuan sekalian, tetapi saya kesal dengan percubaan sesetengah pihak untuk menangguk di air keruh, untuk cuba mengambil kesempatan bagi menyebarkan sentimen-sentimen yang sangat-sangat tidak bertanggungjawab ini, cuba untuk menunggang situasi hingga menyebabkan mungkin boleh berlaku unrest di kalangan masyarakat. Dari itu sekali lagi saya ingin menyeru kepada anda semua, terutamanya orang-orang Islam, terutamanya rakyat Malaysia yang cintakan keamanan, kita kekal tenang. Kita buat tak reti je tuan-tuan sekalian tentang perkara ini. Mereka nak provoke macam mana pun, kalau rakyat buat tak reti, tak jadi apa. Kita tak payah nak berbalas komen, kita tak payah nak mendahului polis untuk buat siasatan. Kita just fokus saja buat kerja-kerja kita dan terus melaungkan kalimat daulat tuanku, supaya tuanku baginda yang di-Pertuan Agong melihat keadaan di bawah ini dan akan membuat keputusan yang akan menguntungkan rakyat serta Malaysia ini secara amnya, insya-Allah. Jadi kita kekal tenang. Jangan layan provokasi sesiapa, jangan layan percubaan sesiapa pun untuk menaikkan apa-apa jua sentimen. Jangan kita membenarkan diri kita terjerumus dalam perangkap mereka, kerana kita jauh lebih bijak berbanding dengan mereka, insya-Allah. Dan kiranya kalau semua ini berakhir, semuanya telah dapat dongkaikan, saya cakap terus terang, betterlah kita seluruh rakyat Malaysia berjumpa dengan mereka yang dok merancang itu merancang ini untuk mencetuskan sentimen-sentimen yang tidak bagus ini. Kita jumpa mereka dan tanyakan mereka soalan ini. Ini bukan soalan sentimen, ini soalan yang betul-betul. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?